Abang kalau betul-betul kira berapa lagu abang buat? Lebih Yang hit dengan tak hit. dia dah keluar lah, dia dah keluar kat market. Sebab ada kawasan ni dia control punya lagu, dia jaga semua. Dia kata lebih, dia dah keluar kat market dah lebih 500. Oh, banyak. Yang tak keluar lagi, yang dah buat lagi banyak. Dan pada saya itulah harta saya. Betul. Macam lagu abang kan, ada cerita ke yang abang buat tu semua? Idea tu semua macam mana? Idea kadang-kadang saya suka berimajinasi, suka Kalau berangan. daripada mula first tu, pasti tu. Pasti ada kat sikit saya. Ada putar cinta. Ada kat lagu di sana mati di sini menunggu. Lagu bang? Lagu UK di sana mati di sini menunggu. Oh, di sana mati. Cinta dua tua. Ada. Tapi lagi pun kisah macam ni banyak orang yang terkena. Bukan kata kita cakap sendiri, orang yang terkena. Betul. Sebab itulah album tu terjual. Album UK terjual memang. Boleh cerita sikit bang idea bang buat tu macam mana? Itu ramai bang kawan-kawan saya boleh main gitar, ramai gila, tapi nak buat lagu daripada zaman sekolah lah kita orang try buat lagu tak jadi. Susah. Kita bila buat lagu kita semua pandai buat sajak lah apa ni, tak jadi. Pada orang semua orang boleh buat lagu tapi tak sedap. Tapi nak lagu sedap bagi orang dengar tu itu susah. Macam saya pun ada juga buat lagu yang saya buat tak sedap, ada. Tapi kita kena fikirlah. Kerana sama orang yang macam mana, lagu yang macam mana orang suka. Kita buat. Kita jangan fikir kita syok sendiri. Saya buat. Lagipun macam saya ni, saya anggap benda yang berlaku pada orang lain, saya anggap berlaku pada saya. Saya anggap itu yang kita dapat feel. Feeling kita dapat. Jadi tu idea keluar. Ayat-ayat abang tu power. Pada saya ayat saya biasa je. Yalah saya, tapi saya rasa saya rasa okey, terkejutlah bila mana komposer lain pun respect apa yang kita tulis, dia orang respect. Saya pada saya biasa je. Jauh dah dibandingkan dengan lirik-lirik Abdul Hasan, dengan Azan Lungung, dengan Lokman S. Banding memang jauh. Saya memang ke bawah. Saya tak belajar. Saya buat apa yang terkeluar je. Pada orang belajar memang dah siap kasyaf. Dia boleh guna bahasa-bahasa yang simbolik, yang cantik. Saya apa yang terkeluar je lah. Itu sedap bang. Yang mengintai dari tirai kamar tu semua. Ada bang daripada betul-betul. Cuba cerita sikit bang idea-idea tu. Lagu-lagu tu macam lagu kita tirai kamar. Saya suka berangan je. Saya anggap yalah masa tu kita ada masalah. Katalah siapa-siapa kita anggap kita ada masalah dengan mak begitu. Ya, semua orang dia. Dari situ dah idea tumbuh tu. Saya buat je. Sebab pada saya nak buat lagu bukan tu jadi. Lagu saya buat dulu berpuluh-puluh lagu orang buat. Tu saya perhatikan orang komposer sekarang. Bagi lagu tak ambil dah kecewa dah paras. Saya dulu puluh-puluh lagu. Buang. Sangkut. Apa yang betul-betul buat abang semangat gila? Tak putus asa. Yalah, saya fikir datang balik KL. Sebab saya fikir saya tak ada akademi. Walaupun saya belajar saya pernah dapat nombor 1. Tapi dah nombor 1. Pernah dapat nombor 1 tapi dah miskin. Keluarga yang miskin, tapi saya tak mampu nak belajar. Saya memang nak belajar nak masuk IZU. Pernah berangan. Tapi dah miskin. Dah miskin. Dengan baju berbiji hitam, kasut pecah-pecah. Saya lalui semua tu. Bila sampai saya masuk sekolah menengah 3 bulan saja. Saya lari sekolah. Saya malu dengan ya, pakaian betul. Dah sekolah menengah orang panjang, sekolah pendek. Lepas tu saya malu. Tapi itulah saya fikir balik. Mungkin Tuhan nak bagi rezeki saya macam ni. Dia tahu apa terbaik. Tapi satu je, bila kita buat terbaik, kita jujur, mesti ada balasan itu. Ada khabar gitu. Saya suka berhati tengok orang. Contohnya dulu saya kerja kontrak. Sampai saya nanti jadi mandu. Sebab orang lain bila kerja, bila bos ada buat kerja, bila bos ada main kerja. Tapi saya tak. Saya buat betul-betul. Betul bos berhati. Kamu jaga orang kerja. Macam tak saya kerja sekarang BMG. Dari store. Kita kerja betul-betul. Sampai naik pangkat jadi manager BMG tu. Sampai bos panggil. Terkejut, tak percaya. Sebab saya sekolah di Jalan 6, dia tak percaya. Tapi dalam masa walaupun saya tak sekolah, saya banyak membaca. Baca novel, saya baca semua. Abang banyak membaca. Itulah yang itu modal yang tu. Memang penting kita membaca nanti.
Karena tu bila kita buat satu jalan cerita, kita dah tahu penyudah kat mana. Kita dah tahu dah. Itu je. Tapi kalau kita tak membaca, memang payah. Betul. Karena tu saya banyak orang tahu kalau buat lagu mesti ada buat lirik. Komposer lain buat lagu je. Tak ramai yang buat lirik. Tapi ada tapi tak ramai lah. Yalah. Itu je. Tapi saya rasa lebih puas bila buat melodi, buat lirik sekali. Sebab apa yang cerita saya yang saya lalui, ramai orang lalui. Ramai yang terkena pada diorang semua. Abang kalau buat tu, abang buat melodi dulu ke lirik dulu? Melodi dulu lah. Melodi dulu baru lirik. Sebab bila kita buat lirik dulu, benda tu terhad jadi kita nak cari melodi yang terhad pasal lirik je lah. Kita pasal ikut apa yang dah tertulis kan. Jadi memang susah. Sebab bila kita ada buat melodi, kita boleh pergi jauh-jauh. Kita boleh gedor ke apa mana. Lepas tu lirik, ikut je melodi tu. Itu senang. Sebab abang pergi naik ramai tu. Apa ni, Slam, Jan Azim, UK, siapa semua. Waktu lepas abang CD apa semua tu, ada dia orang cari abang apa pun? Ada, kan sekali ada. Ada. Kadang-kadang macam zaman ni selalu cari tu UK, Hazi, selalu dah mesej. Tapi okey lah, pada kita pun tahu dalam sekarang ni ramai yang terduduk lah, ramai tu. Tapi saya bersyukur lah. Dulu kerja siang SKMK, siang kerja malam kerja. Oh, sekarang dah relax lah. Sekarang relax lah. Sekarang masih rehat dah. Lepas lah semua menanggung anak. Tapi saya rasa seronok lah anak-anak pun semua sampai degree belajar. Seronok. Anak berapa orang? Nampak? Berapa orang? Bang, kalau kan zaman dulu album keluar orang beli banyak-banyak. Betul lah makin lama makin slow. Abang rasa sebab apa bang yang orang tak beli? Sebab dulu yang benda berlaku sejak masa tahun 2000. Sejak dah ada YouTube. Tu yang nampak drop. Yalah orang suka dengar YouTube. Tapi macam dulu. Orang dulu bila dengar album dia buka sound memang bertong-tong. Dia nak apa generasi sekarang dengar handphone je. Gitu je. Tak layan. Contohnya saya lah, katalah saya beli kereta. Sound system saya buat lebih 10,000. Oh, Bila dengar tom memang sedap hati lah. Tapi sekarang ni bila sekarang dengan handphone. Alamak. Memang beza. Yalah kita tetap pasal ikut pada kan. tapi sekarang kat digital pun boleh jual juga. Kat digital sekarang pun boleh jual Boleh juga. jual. Tengok Orang lagu view. saya dekat Indonesia banyak orang nyanyi macam lagu Gue Jadi Pemadani, Minta Terakama. Di Naik balik. sana di Indonesia lebih 200 juta subscribe. Itu boleh bayar lagi Bayar, kan? bayar. Mesti bayar lagi kan? Itulah saya bersyukur sangat lah. Kat YouTube semua lagu abang semua banyak. Dia bayar. Itu saya betul, saya rasa itu ikan petik kecil. banyak ikan petik popular. Becek lah. Tapi saya rasa puas lah. Sebab dulu kerja siang malam kerja. Sekarang dah tenang lah. Dan sekarang pun saya banyak ubat orang sakit. Orang sakit kecil ni ramai. Betul. Saya dengar. Malah esok pun dah janji dah. Esok janji. Abang memang buat kecil manis ke? Kecil manis saja. Kaki kencing tak boleh. Buat macam mana tu bang? Boleh tanya? Saya bagi pay sebab pay hospital semua saya dah pergi dah. Dia nak potong dah keluar. Dah nak potong dah kak. Keluar. Saya keluar. Tahu mah. Sampai poli tentera ramai datang. Pada saya puas lah. Dia orang cakap abang buat berubat dia tak kenakan bayaran lah. Ada. Semua bagi duit. Kenapa bang? Suka-suka. Saya seronok. Bila orang baik itulah paling mahal tu lah bayaran saya dapat. Seronok. Sampai polis, orang Jakarta datang, orang Singapura datang. Oh jauh. Dia jauh tu. Ambil. Semua. Tak pernah lagi jumpa macam kamu lagi. Tolong orang tak nak duit. Tak nak duit. Saya bukan bomoh. Yalah. Saya ikhtiar saja. Kalau bagi baik-baik lah. Tapi ramai yang nak potong, ramai yang sembuh. Ramai sampai. Kadang-kadang tu tak nampak lah, ramai. Kadang-kadang orang Johor datang, orang Pahang, Kuantan, Terengganu, Kelantan datang. Orang buta 3 orang saya buat celik. Buta kena macam mana? Oh buta kecil macam mana? Menung saya, ya Allah. Ni Tuhan punya kuasa. Izin Allah. Terkejut saya. Memang terkejut. Buta datang tak buat pimpin. Zap lagi 2 minggu datang lagi. Oh ni Syarif Amri. Nampak. Pada saya itu memang
Satu, Puas. memang seronok, puas. Abang macam mana boleh start berubat orang? Saya buat mak mertua saya. Mak mertua saya masuk hospital. Doktor potong kaki, potong jari, empat patah jari. Potong. 4 batang jari. Jari kaki lah 4 patah. Jadi saya tengok je lah, alamak, 4 patah jari kena. 3 bulan doktor nak potong paha. Ush. Lepas tu arwah mak mertua saya dah menangis. Satu lah saya ingat arwah mak saya pernah bercerita. Saya pun buat apa pun, kita pun, ya Allah selamatkanlah mak mertua aku. Pergi hospital sebab pil, dia telan. 3 hari doktor check, gula bawah 10. Oh. Terus dia hidup dekat hampir dekat 20 tahun lah hidup. Baru meninggal, umur pun dah dekat 70 lah. Bang, arwah mak abang waktu abang berjaya dia sempat tengok. Sebab tengok. Alhamdulillah. Tapi saya pernah lah dia dulu kalau arwah mak saya berjual lembu, saya ganti dia dengan tanah sawah. Saya beli tanah sawah bagi dia. Dia sempat tengok abang sebenarnya. Tapi itulah, mak saya pernah saya sempat juga jaga arwah mak. Mak saya nanti badan besar. Bila nak berdiri, lepas tu lah pegang dinding baru boleh berdiri. Badan besar. Tapi saya pernah jaga arwah mak di KL. Bila saya balik kampung, saya kadang mak di kampung dia sendiri. Tapi abang ada. Tapi tak berapa jauh dari rumah mak lah. Tapi yelah abang pun sibuk dengan kerja dia, dengan anak dia. Jadi macam sekadar jaga bagi makan minum je lah. Tapi bila saya tengok pada mak yang macam tu, saya ambil mak saya datang KL. Selama tu dia cakap, kalau 2-3 hari mak nak ikut di KL. Kalau lebih lama-lama tak nak. Okay mak, 2-3 hari saja. Sampai saya tahan dia selama 4 bulan di KL. Saya sampai saya buat troli yang rendah tu, tengah-tengah tu saya buat lubang untuk dia buang air. Bila saya angkat dia naik troli, ya Allah nak angkat dia punya badan besar. Alamak, angkat naik troli, tolak pergi bilik air. Setiap kali dia basuh, dia berak, saya basuh. Setiap kali dia berak, saya basuh. Mak arwah mak saya nangis. Masa mak nangis? Mak malu ni. Mak, dulu waktu saya kecil-kecil, mak basuh berak saya. Ya betul. Sekarang ni, saya pergi satu je. Ini Tuhan nak test saya. Tuhan nak uji saya ni. Saya masuk berak, menangis. Tapi dah 4 bulan asyik menangis je. Dia lipat pakaian dia. Hantar mak balik sekarang. Itu kebetulan masa tu saudara nak balik kampung. Itu pas saudara balik kampung. Bila sampai kampung, dia cerita habis pada saudara dia di kampung. Malunya aku, duk sehari pergi kampung. Dia jaga aku, dia buat aku macam baby. Dia basuh berak aku, dia mandikan aku. Bila mak saya meninggal balik kampung, member semua datang. Dahsyatnya engkau ni. Saya pun terkejut lah. Kenapa? Mak engkau ni cerita habis kat orang. Pasal kamu basuh berak mak kamu mandikan mak kamu. Ya Allah. Terasa. Tapi satu kepuasan lah. Betul. Satu kepuasan mana. Sampai tak tu saya jaga mak saya. Betul. Ramai sekarang tak boleh buat tu. Kita tak memang tak. Saya pun memang geli je lah kita lelaki. Anak perempuan tu lain. Dia lelaki tu pasal berak mak. Memang saya fikir kalau saya tak buat, saya mana buat? Betul? Takkan bagi bini buat? Ya betul. Kalau bini kalau mak dia lain kan, ni mak kita. Mak kita. Habis itulah. Macam mak angkat saya tadi. Mak angkat tadi pun saya anggap macam mak sendiri. Mak angkat abang tadi tu, lepas abang berjaya pun abang jumpa lagi. Selalu pergi. Saya memang dah anggap macam mak sendiri. Saya pernah. Dulu pernah dia orang kahwin dengan anak dia. Oh. Comel. Tapi saya tak kenal. Sebab saya sayang dia orang semua tu macam adik. Sebab saya fikir saya jadi gini pun boleh bertahan sampai sekarang pun kerana Diorang tolong. jadikan dia orang. Tidak mungkin saya dah habis dah. Tapi dia orang baik. Pada saya nak cari orang macam dia memang fajar di KL ni. Saya lah anak 10. Bapak jaga je. Dahsyat. Baik. Lepas sekarang hubungan baik. Mama dah anggap macam mak betul. Sampai sekarang ada lagi apa? Saya pergi, Dia bantar razak je. Pergi. Bang, untuk 2024 ni bang. 2024 ni. Ah. Apa abang punya azam apa? Abang punya plan? Pada saya tu tak macam ni lah. Nak ambil kena azam pun lagi. Relax je Relax je lah. Jalan. Tapi yang penting
dapat tengok anak-anak belajar bagus semua. Tapi anak saya yang bongsu ambil muzik. Oh, ambil muzik. Dekat UiTM. Laki perempuan memang? Laki. Laki. Sebab dulu dia pernah waktu exam SPM, cakap dia, "Dek, bagi ayah 5 kredit SPM. Dapat 5 kredit, ayah buat single." Dia pandai boleh nyanyi bang? Dia boleh awak saya ajar main gitar, dia main gitar suka dia boleh menyanyi lah. Dia banyak menyanyi lagu Indo macam lagu Raja, lagu Peter Pan, dia nyanyi. Lepas tu bila dapat SPM dapat 6 kredit. Ha. Cakap dia janji minta 6, dapat 5, awak janji 5 dapat 6. Lepas tu saya pun buat single. Buat single dia, "Ayah, saya ada lagu sendiri." Dia buat lagu sendiri? Ha. Oh, pandai. Dia dah siap rekod, siap nyanyi. Tangan dia, "Dek, masuklah YouTube." "Ya, malulah ya. Tak sedap." Kawan ayah kata sedap. Tapi dia kata sedap. Kawan kau, tak apalah dulu pun ayah buat lagu. Bukan tu sedap. Try kan dulu. Tapi dia malu. Dia kata, "Ayah, saya belajar ambil apa muzik. Bukan jadi banyak ayah. Saya nak jadi kat belakang je. Jadi muzik. Arrange muzik. Itu je. Oh, tak apalah kalau gitu tak apalah. Okeylah. Tapi dia boleh buat lagu sendiri. Dia boleh main gitar, boleh main piano. Dia masuk je kan. Dan lebih jauh lah dia belajar. Tapi lebih hebat daripada saya lah. Lagu toge semua dia tahu. Abang memang sampai sudah tak tahu ke? Tahu. Lagu toge semua tahu. Kau waktu dah naik tu abang belajar apa tu? Belajar. Belajar. Pada saya tak apalah. Yang orang yang ikut toge dah ramai. Apalah saya membiar cara saya. Betul. Itu je lah. Sebab saya buat lagu tak ikut sistem, saya bantai je. Wah, abang gifted bang kan? Lepas tu banyak member komposer komplain, "Kau ni buat lagu tak ikut sistem." Yelah, kita buat lagu bukan untuk kita, untuk masyarakat. Yang penting bila orang boleh terima, okey lah, okey lah. Orang dengar. Melodi tu kena jaga. Kalau melodi cantik, orang suka lah. Kadang-kadang orang belajar muzik sampai luar negara. Saya buat lagu tak? Betul? Ramai yang buat lagu. Orang belajar muzik luar negara. Tak ada buat lagu. Tapi saya ni bayar. Dia bakat gifted. Bukan semua orang boleh. Yalah, sebab saya pernah yalah, waktu saya kerja di Singapura dulu, saya pun pernah berazam lah nak jadi macam M. Nasir. Masa tu M. Nasir dah top. Oh. Saya kat Singapura lagi, M. Nasir dah top dengan kumpulan pelangi dia. Tapi masa tu dia tak lah, M. Nasir dah besar lah. Masa tu lah saya fikir saya nak jadi macam orang. Kenapa? Abang tak nak jadi macam orang? Macam mana sekali abang tak nak jadi macam orang? Saya nak jadi macam orang. Oh, nak jadi macam orang. Oh, ingat Saya belajar muzik tu. Saya belajar muzik tu bukan main sangat. Biasa je. Tapi nasib baik lah. Orang kerja dengan saya tu, saya dah tahu apa yang saya nak. Saya cakap nak macam ni, dia akan buat macam ni. Dia tahu. Saya punya arranger lah. Dia tahu. Okey bang. Itu lah, terima kasih banyak abang sudi kita orang dah kecil je. Abang sudi. Tak apa. Yang kita dah cebur dari ni, kita buat je. Lalu je.